Baik, itu dia rangkuman imbasan kes mahkamah yang kami bawakan untuk anda hujung tahun ini. Kita rangkumkan apakah yang terjadi sepanjang tahun berkenaan kes-kes jenayah melibatkan anak kecil, melibatkan pembunuhan dan juga kemalangan di atas jalan raya. Okey, seterusnya pada pagi ini, sekali lagi kita nak bersama dengan tetamu menerusi panggilan video Google Meet pada pagi ini, iaitu Dr. Hazmah Samsudin, untuk kita menceritakan berkenaan dengan topik kita, bagaimana untuk kita memperkasakan sinergi kemahiran graduan ini dan juga keperluan industri. Doktor, Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Tumah, selamat pagi. Okey, alhamdulillah. Akhirnya kedengaran juga suara doktor pada pagi ini. Saya risau kalau tak dapat dengarnya. Mungkin saya tak keruan sebab kita tak boleh nak cerita topik kita pagi ini, doktor. Okey, apa khabar doktor di Terengganu? Okey ke sekarang ni? Banjir semua kan? Alhamdulillah. Okey. Para pelajar semua okeylah ni. Terengganu. Terengganu setakat ni alhamdulillah. Okey, alhamdulillah ya. Okey, harapnya kita nak dengarkan lebih banyak alhamdulillah lepas sebab kita nak cerita berkenaan kemahiran graduan ni kan. Apa pandangan doktor keperluan industri dengan kemahiran yang ada pada setiap graduan sekarang ini dilahirkan daripada Institut Pengajian Tinggi? Adakah ianya sudah mencukupi ataupun masih lagi memerlukan lebih banyak data-data daripada pihak industri untuk disalurkan kepada pihak IPT? Baik, terima kasih. Pandangan saya dalam kes ni ia sangat bergantung kepada industri apa dan sektor apa. Sebab dalam ekonomi perkara ini dibincangkan sebagai labour mismatch di dalam pasaran. Dan di UMT antara langkah yang kita buat ialah dengan mengambil sesi, salah satunya lah mengambil sesi industri in classroom. Kita jemput player industri dan bagi ceramah kepada pelajar. Namun itu tidak mencukupi. Kita perlu lebih sinergi yang lebih lagi ya. Sebab ini bukan perkara yang mudah untuk melahirkan sinergi antara akademik dan industri. Kita bukan perkara mudah ni sebab kita perlu lihat dalam konteks di industri ya. Setiap industri, sektor dan subsektor mempunyai keperluan yang berbeza-beza. Kita ada banyak subsektor yang perlu diberi perhatian dan kita juga perlu lihat ruang lingkup kerja di setiap subsektor, sama ada kategori pekerja pelajar graduan kita nak lahir ini untuk kategori pekerja profesional atau pelaksana yang menjalankan SOP standard di industri. Jika SOP itu standard, mungkin kita boleh sediakan kurikulum yang selaras dengan keperluan industri. Tapi walaupun kalau kata dia standard itu, kita kena lihat dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat dinamik dan terlalu pantas masa ini, kita khawatir kurikulum tu tak lagi relevan sejurus mereka graduate. Sebab tempoh belajar 3 ke 4 tahun di universiti. Ini belum masuk lagi tempoh asasi. By time grad, benda dah jadi lain. Dan lebih malang lagi kalau kursus tu kita tawarkan terlalu spesifik mengikut kehendak pasaran. Kita tailor-made. Dan kenapa menjadi kerisauan ialah apabila macam mana kalau pasaran itu menjadi tidak lagi viable kat negara kita. Mungkin baik bagi domestic company ataupun pelabuh asing, apabila negara lain menawarkan kos efektif yang lebih baik dengan sumber yang lebih mudah dicapai dan murah, mereka akan berpindah. Oleh itu, apa yang lebih penting di sini ialah bagi universiti melahirkan graduan yang mempunyai daya fikir yang kritis yang mampu menyelesaikan masalah. Dan universiti bukan lagi sekolah untuk kita mempelajari fakta, dan tambahan pula kita lihat fakta ni semua sekarang di hujung jari untuk kita capai. Apa yang lebih penting, saya memetik kata Einstein, education is not the learning of facts but rather the training of mind to think. So pandangan saya, jika graduan mampu berfikir secara kritis, tidak wujud istilah labour mismatch tadi, dan inilah peranan universiti. Walau bagaimanapun, ini bukanlah tiket untuk universiti tidak melakukan industri engagement, supaya universiti itu tidaklah terlihat purba dan kekal relevan. So, komponen seperti latihan industri, praktikal dalam kurikulum perlu dikekalkan. Pembelajaran di luar kurikulum seperti wacana industri perlu diperbanyakkan. Kalau doktor boleh kongsikan, yelah kalau kita nak cerita sikit sebanyak berkenaan dengan pekerja asing kan, kita tahu dalam sektor buruh memang banyaklah kita gunakan tenaga asing. Tapi bagaimana dengan sektor kemahiran? Adakah disebabkan kita tidak boleh mendapatkan graduan ini tempat di dalam industri sebabkan oleh kehadiran pekerja asing yang berkemahiran dalam sektor tersebut? Ini kebanyakannya daripada segi sudut cost efektif lah, yang mana majikan lebih mudah menggajikan mereka dengan mungkin gaji yang lebih rendah. Dan isu-isu tertentu yang wujud di dalam pasaran buruh
seperti undang-undang. Kadang-kadang kalau pekerja tempatan ni, ialah kita tak naklah menuduh apa-apa, tapi kita sering dengar di dalam media majikan yang cuba mengelak daripada mengambil obligasi terhadap pekerja tertentu daripada segi hak-hak pekerja itulah. Ya, sebenarnya isu itu sedikit kompleks untuk kita bincangkan pada pagi ini. Cumanya antara perkara lain untuk kita memberikan kefahaman kepada penonton pada pagi ini, bagaimana sebenarnya untuk kita membentuk satu ekosistem keusahawanan juga kepada para pelajar ini, supaya mereka menjadi lebih berdaya saing, supaya mereka mengambil inisiatif sendiri untuk orang kata meningkatkan kebolehpasaran mereka. Okey, saya melihat keusahawanan dan juga kebolehpasaran, maknanya ingin bekerja, itu adalah dua perkara yang bukan dalam aspek yang sama. Membentuk ekosistem keusahawanan dan kebolehpasaran tidak boleh berada dalam acuan yang sama. Sebab self-employed dan makan gaji memerlukan different set of mentality. Tapi kedua-dua ini menjadi alat bagi universiti bagi meningkatkan statistik kebolehpasaran graduan. Jadi timbullah usaha ke arah self-employment dengan galakan menjadikan keusahawanan sebagai berjaya. Namun tiada jalan keluar yang mudah dalam menyelesaikan masalah ni. Statistik menunjukkan jumlah graduan meningkat setiap tahun. Yang grad tahun lepas belum dapat kerja, tahun ni grad lagi banyak lagi. Walaupun data menunjukkan kadar kebolehpasaran universiti awam melebihi 90% dan universiti swasta sekitar 85%. Soalan di sini ialah berapa ramai antara mereka yang mendapat pekerjaan dengan bayaran setimpal kelayakan. Jadi kalau isu ini tidak timbul, jadi saya ingat tidak ada perbahasan tentang kebolehpasaran graduan sebab sudah mencecah 90%. Jadi mungkin soalan yang tepat ialah kebolehpasaran graduan setimpal kelayakan mereka dan income yang mereka akan terimalah. Dan berbalik kepada soalan asal pasal keusahawanan atau kerja, usahawan dia memerlukan different set of skill, dan this set of skill kita hanya boleh dapat kalau kita duduk di dalam ekosistem keusahawanan itu tadi. Ekosistem ini boleh diwujudkan dalam universiti dengan membentuk, salah satunya lah caranya untuk kita boleh bentukkan inkubator usahawan. Namun kejayaan inkubator ini sangat bergantung kepada beberapa faktor. Antaranya pemilihan usahawan mentor dan pelibatan mahasiswa itu sendiri. And then walau bagaimanapun sama ada membentuk ekosistem usahawan atau fokus kepada bolehpasaran graduan, kemampuan pelajar ini diterima di industri, graduan perlu menjadi istimewa dengan nilai-nilai tertentu, especially nilai-nilai sahsiah yang menyelah. Doktor, tadi kita ada bercerita berkenaan dengan ketidakpadanan pekerjaan dan bagaimana sebenarnya antara faktor penyumbangnya adalah ekonomi gig. Jadi bila kita cerita berkenaan kerja ni, memang ekonomi gig ni memang dia tak larilah daripada topik kita. Juga termasuk pada pagi ini untuk kita memenuhi keperluan industri. Jadi apabila graduan rasa mereka tidak dibayar dengan setimpal dan sebagainya, mereka pergi ke ataupun beralih ke ekonomi gig lah. Jadi pada pandangan doktor, adakah ini sebenarnya punca kenapa industri ataupun sektor yang tertentu ini tidak berjaya untuk mengambil graduan-graduan yang mungkin mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut, tapi disebabkan oleh bayaran gaji yang tidak setimpal dengan kelayakannya, dia memilih untuk ke industri gig yang dikatakan mempunyai ialah gaji yang lebih lumayan dan kerja yang lebih fleksibel. Pandangan doktor? Okey, ekonomi gig ni memang tak dinafikan dengan tawaran waktu bekerja yang fleksibel dan komisen yang mereka terima setimpal dengan usaha mereka. Maknanya dia kerja lebih, dia dapat lebih lah. Dan kalau kerja makan gaji ni, berapa you dapat every month, itu je lah. You kerja lebih, itu juga you dapat. Dan satu lagi yang ditawarkan oleh pekerjaan gig ni ialah bekerja tanpa arahan bos. So jadi anak muda ni lebih suka kepada kebebasan dan ini menjadi pilihan. Dan ini kadang-kadang menjadi salah satu alasan kenapa tidak melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi. And then ditambah lagi dengan isu siswaza yang tidak mendapat pekerjaan setimpal kelayakan. So jadi pekerjaan gig ni menjadi pilihan. Namun kita kena fikir isu siswaza tidak mendapat pekerjaan setimpal kelayakan ni hanyalah
masalah geseran yang bersifat sementara. Dan dalam jangka masa panjang, manfaat pendidikan tinggi ini sangat ketara bagi majoriti graduan dalam kerjaya masing-masing. Tetapi yang berada dalam gig ekonomi ini, saya khawatir mereka tidak sedar akan pentingnya career progression dalam jangka masa panjang. Dan adakah kita mahu lihat pendapatan yang stagnan dalam kerjaya kita? Umur makin meningkat, tanggungjawab makin banyak, pendapatan stagnan. So, adakah kita berfikir tentang keperluan pada masa hadapan? Dan mereka juga terdedah kepada risiko automation dan digitalization yang menjadikan pekerjaan mereka satu hari nanti mungkin jumut. So, dengan ketiadaan skill tertentu, mereka menjadi tidak lagi relevan. Dan kerjaya gig kebanyakannya pay as you go. So, jadi bila sakit, kita tiada pendapatan. Dan apabila sudah berumur, ini menjadi masalah yang lebih ketara. Jika ini menjadi kerjaya pilihan bagi kebanyakan anak muda, Malaysia akan menghadapi masalah aging population tanpa persiapan kewangan yang mencukupi. Ini sangat membimbangkan. Gig ni kita tahu tak ada career BSP, pension pun tak ada. So, jadi masalah ni kita boleh lihat 20 tahun lagi mungkin kita akan nampak kesan ketara dalam perbelanjaan kerajaan, especially dalam health expenditure dan juga tambahan kepadatan hospital awam yang sudah sedia padat sekarang. So, jadi ini belum masuk isu soal livelihood pekerja gig di usia lanjut lagi. So, jadi dengan kos kehidupan yang makin tinggi, sesuatu perlu dilakukan oleh anak-anak muda ini untuk lebih terlibat dalam ekonomi sedia ada, dan mungkin pihak kerajaan juga boleh menyediakan satu ekosistem atau jaringan keselamatan yang lebih mantap bagi melindungi nasib-nasib pekerja gig ni. Memang itu pun yang dibincangkan sebenarnya ketika tadi kita bawa wakil daripada pihak kementerian dan juga Perkeso yang katanya mencadangkan untuk memberikan satu jaminan yang lebih kukuh, yang lebih holistik kepada mereka ataupun graduan yang menceburi dalam bidang ekonomi gig ni. Doktor, itu saja kesempatan kita pada pagi ini untuk membincangkan berkenaan topik kita, bagaimana untuk kita memperkasakan sinergi akademik dan industri untuk memenuhi keperluan guna tenaga. Terima kasih kepada Dr. Hazman Samsudin, Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial, Universiti Malaysia Terengganu, UMT, sampai kita hari ini menerusi panggilan Google Meet. Terima kasih, Doktor. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, satu topik menarik kita akan bawa ke tuan dan jaga mana.